Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang kisah Pulau Besar. Misteri-misteri yang ada kat Pulau Besar, siapa yang pernah tinggal kat Pulau Besar, nama Pulau Besar dan apa-apa yang berkaitan dengan Pulau Besar. Pulau Besar ni terletak dekat Melaka, di antara tempat yang paling misteri ataupun yang paling seronok untuk diterokai. Dan kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. Pada asalnya Pulau Besar ini didiami oleh orang-orang selat ataupun orang-orang laut, dan dia telah dihuni sejak tahun 1400 lagi. Kira dah lama lah dah ada orang kat situ. Dan Pulau Besar pada zaman dahulu dikenali sebagai pusat membekalkan air bersih untuk pedagang-pedagang yang menaiki kapal. Ini disebabkan terlalu banyak perigi-perigi dijumpai dekat pulau tu, mencecah sampai ratusan telaga ataupun perigi. Antara tokoh yang terkenal yang datang dan tinggal dekat pulau tu adalah Syekh Ismail, dan dikatakan Syekh Ismail ni datang ke Pulau Besar untuk menyebarkan agama Islam. Ditambah pula Syekh Ismail ni dipercayai adalah keturunan ke-18 daripada baginda Rasulullah. Terdapat seorang lelaki Cina iaitu Mahwan, di mana lelaki ini dikatakan penolong rapat kepada Laksmana Cheng Ho. Dalam tulisannya dia mengatakan pulau ni memang dijadikan sebagai pusat pembekalan air bersih kepada pedagang dan juga ahli-ahli kapal. Dia ada menyebut pulau ini dikenali dengan nama Pulau Air ataupun Wushu. Selain daripada bekalan air bersih, pulau ini terkenal sebagai pembekal kepada kayu kayan. Dan benda yang paling famous sekali dekat Pulau Besar ni sebenarnya adalah sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Orang ramai datang ke Pulau Besar ni untuk mempelajari agama Islam kerana terdapat ramai syekh-syekh ataupun orang-orang alim tinggal dekat Pulau Besar ni. Bukan tu aja, banyak guru-guru silat yang terkenal datang ke Pulau Besar ni, tinggal di sini semata-mata untuk mempertajamkan ilmu persilatan diorang, yang mana ilmu ini diselit-selitkan dengan ilmu agama Islam. Antara panglima-panglima ataupun hulu balang ataupun guru silat yang pernah datang dan tinggal di Pulau Besar ialah Panglima Lidah Hitam, Pendekar Tujuh Beradik, Tok Janggut dan juga Tok Putih. Jadi Pulau Besar ni selalu dijadikan lokasi bagi orang yang mempelajari silat untuk datang ke pulau ini sebagai lokasi penamat pelajaran silat diorang. Disebabkan ramai sangat orang alim dan juga ahli-ahli silat yang ada dekat pulau ni ada satu nama lain iaitu Pulau Hajat. Ni sebabkan ramai sangat orang alim, jadi penduduk-penduduk di sekitar datang ke Pulau Besar untuk berjumpa dengan orang-orang alim untuk minta berkat ataupun minta doa daripada orang-orang alim, supaya orang-orang alim ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak diorang, sebab orang-orang alim ni ada berkatnya lah kan. Jadi sejak daripada tu Pulau Besar dikenali sebagai Pulau Hajat. Sampai sekarang kalau orang berhajat selalu datang kat Pulau Besar. Ada beberapa tempat pelik yang ada dekat Pulau Besar. Ni abang nak cerita. Yang pertama adalah perigi tempayan pecah. Perigi ni memang bentuknya macam tempayan yang pecah. Sebab itu namanya perigi tempayan pecah. Kononnya tempayan ni dipunyai oleh seorang nenek tua. Nenek tua ni simpan harta-harta dia dalam tempayan ni. Pada satu hari tempayan ni telah dicuri. Dan sewaktu tempayan tu nak dibawa lari, tiba-tiba tempayan-tempayan ni jatuh dan pecah. Dan tak semena-mena harta yang ada dalam tempayan tu bertukar menjadi air, dan bekas tempayan ni membentuk satu perigi. Dan sampai sekarang ada orang percaya kalau kita berjaya seluk dalam perigi tempayan pecah ni, kita akan dapat ambil harta yang ada dalamnya. Zaman dulu perigi tempayan pecah ni terletak betul-betul dekat tepi laut, tapi sekarang kawasan perigi ni telah bertukar menjadi padang golf. Ada juga yang cerita ada antara pengunjung yang berjaya seluk dalam perigi tempayan pecah ni dan dapatkan harta nenek kebayan tadi. Sejauh mana berita tu tak tahulah benar atau tidak. Tempat kedua yang misteri adalah Perigi Bunian. Perigi ni mendapat nama Perigi Bunian kerana pada zaman dahulu bila ada nelayan-nelayan yang datang untuk ambil air dekat perigi ni, sewaktu dia ambil air dekat perigi ni, dia dengar ada orang menyanyi-nyanyi, perempuan menyanyi-nyanyi, tapi tak nampak mana orangnya. Dan ada yang percaya sebenarnya perigi ni terletak di kawasan perkampungan orang Bunian. Sebab itulah banyak nelayan-nelayan dengar suara orang-orang menyanyi sewaktu ambil air dekat perigi ni. Tempat
misteri yang ketiga adalah makam bersaiz panjang. Boleh kata semua kubur-kubur atau makam dekat Pulau Besar ni saiznya memang panjang-panjang. Antaranya adalah makam Sultan Arifin, makam 7 beradik, makam Sharifah Roziah dan makam Tok Putih. Sebenarnya tak heran kubur diorang ni semua panjang-panjang, sebab pada zaman dahulu orang suka panjang-panjangkan kubur untuk orang-orang yang ada status ataupun orang-orang yang ada nama. Ini sebagai tanda penghormatan kepada orang tu. Tempat keempat yang misteri adalah makam Sultan Arifin. Sultan Arifin ni adalah nama lain bagi Syekh Ismail. Sebenarnya ni adalah makam Syekh Ismail. Syekh Ismail adalah keturunan ke-18 daripada Rasulullah dan dia adalah antara orang terawal yang menyebarkan Islam di kawasan Melaka. Tempat misteri yang kelima adalah tapak kaki Sultan Arifin. Dikatakan betapa saktinya Sultan Arifin atau Syekh Ismail ni sampai dia berjaya meninggalkan tapak kaki. Ada 2 tapak kaki dia. Satu dekat Pulau Besar, satu lagi dekat Pulau Serimbun. Tempat keenam yang misteri adalah perigi kaki pulau. Perigi ni jadi misteri sebab ramai yang percaya inilah tempat orang Jepun penggal kepala dan buang kepala mangsa penggal tu ke dalam perigi. Dan lebih menyeramkan lagi, kawasan perigi ni terletak dalam kawasan Panglima Hitam, iaitu Panglima misteri yang disebut-sebut sebagai penunggu kawasan tu. Panglima Hitam ni sangat terkenal sebab dia punya ilmu persilatan dan juga wajah dan badannya memang warna hitam. Tempat ni antara tempat yang paling keras ataupun paling misteri, sebab dulu pernah jadi satu cerita ada sepasang couple duduk dekat sini, merenda lah, dan tak lama lepas tu dua-dua histeria. Tempat yang ketujuh adalah batu layar. Ia sebenarnya satu batu yang berbentuk seperti kepala kuda. Dikatakan sebenarnya batu ni berasal daripada dalam laut, dan mengikut cakap-cakap orang, batu ni satu hari terapung-rapung dan akhirnya terhanyut ke pulau ni. Dan mengikut cakap-cakap orang, batu ni adalah tempat pendekar 7 beradik mengikat tali kapal diorang sewaktu berlabuh ke Pulau Besar. Tempat misteri yang ke-8 adalah batu tengkorak. Ia sebenarnya satu batu yang kalau dilihat dengan teliti bentuknya memang macam tengkorak. Dan ada yang percaya dalam batu tengkorak ni tersimpan harta karun yang banyak. Dan pada zaman dahulu dikatakan terdapat seorang pendekar membelah batu ni untuk mendapatkan harta di dalamnya. Tapi disebabkan si pendekar ni gagal mendapatkan harta, akhirnya kesan belah tu ditampal semula. Jangan tanya abang macam mana dia tampal, abang bukan pendekar. Tempat ke-9 yang misteri adalah keramat Masin Tawar. Sebenarnya dia macam perigi ataupun lopak air yang terletak berhampiran dengan pantai. Yang peliknya, kalau air laut surut, kawasan tu akan jadi air tawar dalam lopak tu lah. Dan dikatakan tempat ni dijaga oleh seorang puteri bunian yang bernama Puteri Nilam. Kalau nak tahu tempat tu, waktu air surut je, kawasan lopak tu akan bertukar jadi air tawar. Dan katanya ia berkhasiat untuk mengubati sesetengah penyakit. Tempat ke-10 adalah Istana Bunian. Ceritanya dikatakan tempat ni Istana Bunian adalah sewaktu diorang nak bangunkan Pulau Besar ni, diorang cuba tolak satu bukit tapi tak berjaya. Dan mengikut cakap-cakap orang tempatan, jentera-jentera tak berjaya tolak bukit ni sebab di sinilah kedudukannya Istana Bunian. Tempat misteri yang ke-11 adalah Pokok Sula. Pokok ni mendapat nama Pokok Sula sebab pada asalnya ada 2 pasang kekasih duduk bawah pokok ni bercengkerama. Dan selepas tu diorang ditangkap oleh rakyat tempatan sewaktu bercengkerama di bawah pokok tersebut. Dan disebabkan itu pokok tu berubah bentuk menjadi seperti sepasang kekasih yang sedang bermadu asmara. Pokok berubah jadi orang bermadu asmara, kan? Pelik kan? Tempat ke-12 adalah Batu Belah. Dia sebenarnya adalah satu batu yang besar di mana tengah-tengahnya terbelah. Kononnya dibelah oleh Panglima Lidah Hitam untuk menguji kehebatan ilmu persilatannya. Sebenarnya dia tak cadang untuk belah batu tu, tapi sewaktu zaman tu kawan-kawan dia masing-masing menunjukkan ilmu lah. Ada yang belah pokok, ada belah bukit. Ada ni rasa tercabar, Panglima Lidah Hitam ni rasa tercabar. Dia pergi dekat batu besar tu, dia ambil keris dia belah batu tu, nak menunjukkanlah yang ilmu dia ni setanding dengan kawan-kawan dia. Dan sampai sekarang ramai orang datang dekat batu tu untuk memohon hajat. Lain macam khurafat dia. Cara diorang nak dapatkan hajat ialah diorang akan masuk dekat celah rekahan tu dengan bahu belah kiri,
masuklah tu, jalannya mengiring lah. Lepas mengiring sampai dekat hujung rekahan, diorang akan angkat tangan belah kanan, lepas tu memohon hajat. Jangan buat ni kurafat tau, berdosa ni. Tempat ke-13 yang misteri adalah keramat ular, di mana tempat ni dipercayai tinggallah seorang alim ulama ataupun wali Allah, di mana dia boleh berubah menjadi ular. Jadi kalau ada orang-orang yang berhajat, diorang akan datang dekat tempat ni, dan kalau diorang bernasib baik, diorang akan berjumpa dengan satu ular yang besar. Sebenarnya itu bukan ular, tapi adalah seorang wali Allah. Betul ke tidak? Jangan tanya abang, tanyalah orang-orang tempatan. Tempat ke-13 yang misteri adalah perigi nenek Musalimah. Kononnya perigi ni dipunyai oleh seorang nenek, yang mana nenek itu kerjanya adalah sebagai seorang dukun. Jadi ada yang berpendapat air yang keluar daripada perigi ni adalah hasil daripada doa-doa si nenek kebayan ni tadi, nenek Musalamah tadi. Jadi dikatakan air ni sangat mujarab untuk mengubati sesetengah penyakit. Tempat ke-14 adalah makam Sharifah Roziah. Sharifah Roziah dikatakan keturunan daripada Syekh Ismail ataupun Sultan Arifin. Beliau dikatakan adalah seorang alim ulama perempuan yang sangat terkenal pada waktu tu. Disebabkan terlalu kecintaannya pada agama, akhirnya beliau mati dan dikebumikan berdekatan dengan makam Sultan Arifin. Ini pun tempat selalu orang minta-minta hajat. Itulah sejajaran cerita berkaitan dengan Pulau Besar. Abang berharap lepas habis PKP ni, abang nak pergi ke Pulau Besar, lepas tu abang nak discover satu-satu tempat yang pelik ni. Harap-harap tak ada masalah lah kan. Nanti abang buat dalam posting yang lain. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.